Assalamualaikum, nama saya Muaz dan kembali kita bertemu pada video yang agak excited untuk saya, iaitu dugaan dari Allah, kesusahan daripada manusia. So, apa benda yang saya cuba nak masukkan? Saya nak masukkan ialah macam mana kita nak bezakan antara dugaan yang Allah bagi pada kita ataupun antara manusia yang cuba nak bagi dugaan pada kita. So, kita ambil satu riwayat daripada Bukhari. Saya dah baca satu ni. Barang siapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, nescaya Allah akan mengujinya dengan kesusahan. Dan ini agak menimbulkan beberapa persoalan dalam hati saya. Macam, barang siapa yang Allah mahukan kebaikan untuk dirinya. So, Allah nak kebaikan pada diri seseorang tu sebab dia sayang pada seseorang tu dan dia nak jadi orang tu berjaya. Tetapi, kalau ada benda-benda yang kita tak nampak, adakah ini bermaksud bahawa orang itu yang meminta dirinya untuk diberi kebaikan? Contohlah, saya berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon doa padamu, aku mohon maaf dan kau berilah kebaikan pada diriku, amin. So, dengan kita berdoa, ketika itu Allah memberi kebaikan pada makhluk yang dia cintai. So, bila kita kata bahawa Allah akan bagi sesuatu pada sesiapa yang berusaha dan kepada sesiapa yang dia kehendaki, saya rasa hak Allah untuk bagi kebaikan dia pada sesiapa yang dia nak. Dan dah tentu Allah tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia, bahawa karamah-karamah yang Allah bagi ni, kelebihan-kelebihan yang Allah bagi dah tentu pada orang-orang yang berhati suci, berhati mulia, yang deserve, yang layak untuk diperlakukan dengan cara yang sebegitu. Maksudnya, secara tak langsung, manusia ni memang, Muslim ni memang disuruh untuk menuju ke arah kejayaan. Manusia ni memang disuruh untuk meminta, sebab Allah Maha Memberi, meminta kebaikan pada diri dia. Dan Allah memang sayang pada setiap makhluk ciptaan dia, dan Allah sentiasa akan memberi ujian pada setiap makhluk supaya dia menjadi orang yang lebih baik pada diri sendiri. Sebab tu diri kita ni adalah mulia, darjat kita ni lebih tinggi lagi daripada agama-agama lain. Sebab kalau kita buat apa benda yang orang kafir buat, mesti kita same level. Sebab orang kafir, kalau dia boleh buat rutin harian, hari-hari, gaji sama, tak pernah berubah, kata-kata pun sama, idea pun sama. Sebab tu kita lebih tinggi darjat dia daripada dia. Sebab kita ialah orang yang sentiasa ingin menuju ke arah kejayaan. Dan bagi saya benarlah bahawa inilah muka salah perintah Allah SWT yang Allah letakkan dalam keadaan kita tak sedar. Sebab kita rasa bahawa cukup solat 5 waktu, cukup buat benda yang wajib-wajib, dan cukup benda tu dah menjamin kehidupan kita. Wallahualam, itu sebenar-benar kisah. Tapi kita memang diharuskan untuk buat benda-benda yang sunat juga. Dan kita juga harus menjadi seorang yang hebat. Sebab tidakkah manusia ni dilantik untuk menjadi seorang khalifah? Tapi antara benda yang saya nak isukan ialah Allah akan memberi kesusahan kepada makhluk ciptaan dia, yang mana Allah nak bagi kebaikan. Dan pertanyaan saya ialah, kesusahan yang jenisnya macam mana? Bagi saya, Allah nak menduga manusia ni, dia ada cara-cara dia. Allah menduga manusia dengan meletakkan Al-Quran, supaya bila manusia tu membaca Al-Quran, dia berfikir tentang sesuatu. Dia macam membaca satu ayat ni, apa ayat ni maksudkan? Ada benda yang tersurat ke? Ada benda yang tersirat ke? Penat kepala otak ni nak fikir, nak memerhati. Okey, tak apa, saya akan belajar buku-buku lain, saya akan belajar tafsir-tafsir, dan saya akan buka kitab-kitab. Itulah kesusahan yang Allah inginkan daripada seseorang hamba. Disusahkan dengan bermacam kerja, disusahkan dengan berjalan jauh nak mencari guru, disusahkan dengan memikirkan idea-idea di luar kotak. Macam mana aku nak selesaikan masalah orang ni, macam mana aku nak mencari kesepakatan dalam berkata-kata dalam satu masyarakat yang majmuk dalam berbilang agama ini. So, inilah kesusahan yang Allah nakkan pada seorang hamba. Sebab Allah SWT ialah Maha Kasih. Dia merancang sesuatu, memberi satu dugaan, dalam keadaan dugaan tu memberi suatu kebaikan pada orang tersebut. Maksudnya, manusia itu memang nak diduga dengan keadaan macam ni. Allah bagi dia jawatan lebih sikit supaya dia lebih fikir. Allah bagi dia kemewahan sikit supaya dia lebih banyak berbelanja kepada orang susah. Tapi sekarang ni jadi isu ialah dugaan yang datang pada manusia ialah dalam bentuk penindasan, kezaliman, penginayaan, yang mana hak kita diambil. So, kita pelik sebab yang menzalimi seseorang tu, seorang manusia menzalimi manusia lain,
So maksudnya yang memberi dugaan tu manusia tu, bukan Allah. Allah tak duga orang dengan cara macam tu. Dan kalau Allah izinkan sesuatu benda tu berlaku pun, sebab Allah nak menaikkan darjat kita dengan kesabaran yang kita ada bila kita bertahan dengan kerenah orang-orang yang sebegitu. Maksud saya ialah, satu hari ada seorang perompak tu datang, berikan kau harta yang kau ada. Perompak tu melakukan kekasaran, dia tumbuk orang tu jatuh. So dia ambil dompet, lepas tu dia lari. So orang yang dizalimi tu, dia bangun, dia rasa dalam keadaan sakit, muka dia merah. Lepas tu dia pergi report polis. Lepas tu orang jahat tu berjayalah yang tangkap. Tapi apa pengajaran yang orang tu dapat? Apa kebaikan yang datang dari tempat tu? Bila ditumbuk muka tu, apa benda yang orang tu boleh belajar? So kalau awak saja nak mencelah, awak katalah okey, dia mengajar orang tu supaya lepas ni dia akan belajar mempertahankan diri. Maksud saya, ditumbuknya muka orang tu, benda tu tak membawa apa-apa kebaikan melainkan kesakitan. Dan inilah yang saya mendefinisikan, ini bukannya dugaan dari Allah, tapi ia disebabkan sifat manusia yang menyusahkan. So dia bukan dalam konteks yang Allah nak duga kita macam tu, tapi orang tu yang buat kita jadi macam ni. Sebab sekarang ni manusia senang sangat salah faham, dan kata-kata sendiri saya semua senang sangat orang putar belit. Tapi saya harap kamu fahamlah apa benda yang saya nak jumpa sampaikan je. So macam mana cara kita nak bezakan ialah dugaan Allah, dia memberi dalam keadaan yang senang. Dugaan Allah, dia memberi dalam keadaan memberi kebaikan. Dan bila apa-apa yang awak dapat, musibah awak dapat dalam keadaan yang mencelakakan, yang memudaratkan, itu adalah yang datangnya pada diri manusia. Dan janganlah sampai suatu tahap kita memfitnah Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ditumbuk, bila kita ditendang, bila kita diusir, kita kata Allah lah yang membuat benda ni. Dah tentu kalau begitu Allah yang nak benda ni, dah tentu Allah awak menuduh Allah sebagai pelaku zalim. Cuba bayangkan, awak tengah naik basikal, lepas tu tiba-tiba basikal tu awak terlaju sangat, awak tercampak masuk ke dalam ladang lembu yang dipenuhi dengan tahi lembu. Awak tenggelam kat dalam tahi lembu tu dan awak mati kelemasan. So adakah itu pengakhirannya? Adakah itu benda yang Allah nak? Awak bersusah payah menjaga amal ibadah, buat benda wajib, dan Allah akhirkan awak punya kehidupan dengan mati di dalam kandang lembu yang penuh dengan tahi lembu tu. So itu ke apa benda yang Allah nak daripada awak? Dah tentu salah orang yang buat ladang lembu tu. Kenapa dia buat ladang lembu kat tengah-tengah jalan? So perumpamaan je lah. Dan benda ni sehingga sampai suatu tahap memang pernah orang tu tak dapat nak menerima kenyataan, dia menyalahkan Allah SWT. Kenapa aku diduga macam-macam, tapi orang lain diberi kesenangan? Tapi itulah satu mentaliti yang salah. Sebab bukan Allah yang buat kamu macam tu, orang sekeliling yang buat kamu macam tu. Marahkanlah orang sekeliling dan sentiasa berdoa pada Allah SWT untuk diberikan idea supaya kita dapat lari daripada genggaman-genggaman orang-orang yang pelaku zalim ini. Dalam cerita pasal dugaan, saya ada terfikir satu benda pasal kes bunuh diri. Seseorang tu, dia membunuh diri dia sendiri, dia mati. Dan bila kita lihat daripada benda tu agak tragis. Tapi kita katakan bahawa orang tu gagal menghadapi dugaan dia. Macam kita diduga suatu hari ketika itu saya rasa macam nak bunuh diri, tapi saya berjaya mengawal pengasaan, dan saya berjaya mengelakkan diri saya dari kemudaratan. Saya berjaya selamatkan diri saya sendiri, dan dugaan pada diri saya ketika itu telah saya menyelamatkan diri saya daripada keadaan yang sebegitu. Tetapi macam mana orang yang gagal dengan dugaan tu? So kalau dia mati, apa pengajaran yang patut ada yang berlaku? Sebab tak mustahil, saya kata sesuatu yang berlaku dengan izin Allah SWT ada baiknya pada sekeliling. So bagi saya, dugaan pada diri kita, bila kita rasa macam nak mati tapi kita berjaya kontrol dan kita berjaya menjadi orang beriman, itu adalah dugaan pada diri kita. Tapi bagi pada orang yang ingin nak bunuh diri, orang lain nak bunuh diri, dan dia menghadapi dugaan dan dia benar-benar nak mengambil nyawa dia, itu adalah dugaan pada diri kita untuk menyelamatkan dia daripada keadaan yang macam tu. Sepatutnya kitalah orangnya yang menyelamatkan dia, daripada kita mengatakan bahawa bersabarlah dengan dugaan Allah. Tidak. Inilah dugaan yang Allah bagi pada kita untuk menyelamatkan orang yang lemah, yang tak mampu nak menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab apa beza
kita menyuruh dia menjaga dugaan walaupun kita tahu dia sangat psikopat, padahal kita orang lebih besar, kita orang yang lebih baik daripada dia, dan kita tak nak tolong dia hanya kerana kita menyangkakan bahawa itu dugaan untuk diri dia. Seolah-olah macam kalau kita tolong, diri dia tak akan berubah. Sudahlah bahawa berapa ramai orang yang berjaya diselamatkan dengan hanya ditegur oleh kelas sekeliling. Ada je cerita-cerita yang kita pernah dengar untuk seseorang tu bila dia nak terjun daripada jabatan yang tinggi, bila dia pegang tepi jabatan tu, datanglah orang-orang yang bertegur, yang bertanya khabar, hanya bertanyakan tentang masalah dan diceritakan apa benda yang dia rasa, menyebabkan dia berubah hati untuk tidak jadi nak mematikan diri dia. Dan yakinlah bahawa sebenarnya kadang-kadang kitalah orangnya yang patut membetulkan keadaan tu, dan kitalah orangnya yang sebenar-benarnya yang kena berubah. Kitalah orangnya yang sebenar-benarnya yang kena bertindak. So, bezakanlah dua ni ya. Bezakan dua ni. Dugaan yang Allah nak bagi, percayalah dugaan yang Allah nak bagi ada baiknya pada diri kamu. Dan ingat bahawa Allah itu penuh dengan kasih sayang. Bahawa Allah tidak akan meminta-minta sesuatu yang orang tu tak mampu nak bagi. Okey, kamu ada 2,000, gadis tu minta mahar 1,500. Boleh tak? Bagi tak? Dan tentu kamu bagi sebab duit tu kamu ada. Dan itulah gadis yang patuh pada Allah. Okey, kamu ada 2,000, gadis tu minta 10,000. Boleh tak kamu bagi? Tak boleh. Tapi masih lagi dia nak bercinta dengan kamu, masih lagi dia memaksa kamu mencari duit tu. So, dia minta something, benda yang bukan kamu boleh bagi, di luar kawalan kamu. So, nampaklah dia tidak mengikut seperti benda yang Allah inginkan. Bahawa Allah menyuruh kita jangan datang kepada orang dalam keadaan meminta-minta. So, dugaan yang Allah bagi sentiasa baik, sentiasa memberi pengajaran. Dan dalam keadaan kesusahan, yang benda tu ada baik daripada diri kita. Dan apa-apa benda-benda berlain-lain yang berlaku, semuanya adalah disebabkan manusia sendiri yang menyusahkan diri kita dalam keadaan macam tu. Kenapa kita kena bezakan benda ni? Supaya kita tidak dipengaruhi minda. Sekarang ni minda kita sedang dipengaruhi dan kita membiarkan diri kita dizalimi. Contoh, seseorang itu mengambil kesempatan pada kita, dan kawan kepada si pezalim datang kepada saya dan dia mengatakan bahawa, Muaz, sabar, aku tahu dia dah ambil hak kau, tapi inilah dugaan yang Allah bagi, yang kau kena redha dengan benda ni. So, secara tak langsung saya menghalalkan kezaliman yang dia buat hanya kerana saya tak mahu Allah marahkan saya kalau saya tak bersetuju dengan apa benda yang dia telah takdirkan. Saya beranggapan bahawa ini apa benda yang Allah nak. Dan ketika itulah kita manusia Melayu dipermain-mainkan, mengatakan bahawa nak buat macam mana, bos kita memang macam tu, nak buat macam mana, bos kita memang cepat marah, memang cepat naik angin. Bos yang cepat naik angin, saya kata pecat saja, settle masalah. Dah bagi lamaran, lagi sekali awak marah kru awak, saya akan letakkan, suruh awak, paksa awak letak jawatan, di mana ketika itu kekuasaan akan datang balik ke tangan rakyat untuk memilih. So, itu adalah pendekatan yang saya ambil, dan itu adalah awareness yang cuba nak buat, dan saya cuba sedaya upaya untuk memperluas kali benda ni dan memperdalamkan lagi saya punya ilmu, memperdalamkan lagi saya punya kajian. Sebab saya sekarang ni antara benda yang saya tengah buat ialah saya cuba figure out, iaitu kenapa banyak sangat berlaku kezaliman, kenapa orang zalim boleh berada di atas, dan apa sebenarnya yang telah berlaku. Sebab bila kita kata banyaknya kezaliman berlaku, maksudnya orang-orang zalim ni dia boleh naik atas, dia mesti ada cara, dia mesti ada sebab. Dan tidaklah Allah menyisakan sesuatu sewenang-wenangnya. Dan sebenar-benar kisah, kitalah yang meletakkan diri dia di atas yang sebegitu. Dan ini adalah salah satu teori. Dia orang boleh naik kalau kita bagi dia orang naik. Dia orang boleh naik kalau itu kezaliman yang kita nak. Dan bila kita menghalalkan kezaliman yang berlaku di atas diri kita, layaklah kita untuk dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Dan ini adalah salah satu mentaliti yang sangat besar kesannya pada masyarakat Melayu di Besar Kelantan, insyaAllah. Dan kita berhenti dekat sini. Kita akan panjang kali perbicaraan ni di masa-masa akan datang.
So far, perbincangan topik kita hanyalah untuk membezakan sama ada dugaan itu datang daripada Allah dan disusahkan itu hanyalah datang daripada perbuatan manusia. Dan janganlah pernah memfitnah Allah, sebab Allah tidak pernah menginginkan sesuatu kemudaratan, melainkan manusia sendiri, sesama sendiri berbuat jahat. Dan yakin yang kita akan diselamatkan dengan cukuplah dengan kita bersangka yang baik. Dan kalau kita ada idea tentang sesuatu, jadikanlah diri kita sebagai satu superhero yang berani mencengkam hati-hati orang-orang yang ingin mengambil kesempatan. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama menuju ke arah yang lebih baik, ke arah Malaysia yang maju, ke arah satu kesepakatan umat-umat Islam yang ada di dunia ini, insyaAllah. Apa-apa pun, saya nak minta dulu. Nama saya Muaz. Baik-baiklah dalam menjaga diri. Assalamualaikum.